Salam Malaysia Madani, 大家好，欢迎收看 Nabalu News 新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Koperasi kredit disaran melanggan serta menggunakan sistem spekar. Lebih banyak koperasi dan agensi pemberi dana pembiayaan atau koperasi kredit disaran melanggan serta menggunakan ekosistem sektor kewangan kredit koperasi spekar. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, ini penting bagi memastikan ekosistem kewangan koperasi dapat ditadbir dan diperkasakan dengan baik. Katanya, spekar berada di barisan hadapan dalam merevolusikan penggunaan sistem pelaporan kredit dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk memperkasakan data kredit dan perniagaan. Dalam merevolusikan penggunaan sistem pelaporan kredit dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk memperkasakan data kredit dan perniagaan. Inisiatif ini amat membantu pihak kerajaan dan koperasi bagi penurunan bilangan pinjaman tidak berbayar disebabkan maklumat tidak mencukupi ketika proses penyaringan kelayakan. Usaha ini juga selaras dengan langkah strategik bagi pembentukan persekitaran perniagaan yang mampan dan lestari di bawah Plan Transformasi Koperasi Malaysia 2021-2025 ataupun ringkasnya Transform. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan ulang tahun Sedekad Inovasi bersama Spekar Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa dan Majlis Penghargaan Pelanggan Spekar di Putrajaya pada 7 Mac. Iwan berkata kerajaan mahu membangunkan program adaptasi teknologi berstruktur dengan kerjasama pihak industri, mewujudkan pusat sehenti koperasi secara fizikal dan virtual, menyediakan pembiayaan alternatif seperti platform crowdfunding dan peer-to-peer P2P ataupun koperasi kepada koperasi. Kerjasama strategik antara Angkasa dan Experian ini dilihat sebagai satu kolaborasi perniagaan terbaik dalam menambah nilai sistem pelaporan kredit. Kerjasama ini juga boleh membantu menambah baik penilaian kredit pelanggan. Seterusnya menjadi KOPS One Stop Data Center setaraf dengan fungsi tambahan yang telah diperkenalkan di dalam sistem ini seperti data maklumat kredit bank, maklumat litigasi, status move list, info pemilikan syarikat, penyenaraian hitam dan lain-lain maklumat kredit. Iwan berkata sektor perkhidmatan kewangan telah menyumbang kepada perolehan gerakan koperasi sebanyak 38 bilion ringgit bersamaan 84% daripada keseluruhan perolehan gerakan koperasi. Dan ini menunjukkan sektor perkhidmatan kewangan adalah peneraju utama sektor perniagaan koperasi. Katanya lagi, kementerian akan terus memainkan peranan dan fungsi sebagai badan yang menyediakan keperluan dari pelbagai sudut seperti dasar, penyeliaan, pemantauan dan khidmat nasihat. Beliau berkata ulang tahun ke-10 Spekar adalah bukti perjalanan transformasinya. Bermula sebagai satu penyelesaian semakan kredit secara digital hingga kedudukannya sebagai mercu tanda ketulusan dalam semakan dan pengumpulan data yang lebih efisien. Spekar secara berterusan mendorong koperasi kredit dan sektor swasta untuk mengimplikasikan penggunaan spekar di dalam setiap gerak kerja. Aktiviti pembiayaan secara khususnya di bawah perlesenan Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Saya berharap lebih banyak koperasi dan agensi dana pembiayaan akan menyumbangkan data bagi memperkasakan keupayaan spekar termasuk agensi kerajaan. Untuk koperasi-koperasi yang menjalankan fungsi kredit, saya dipahamkan lebih 600. Saya berharap kesemuanya menggunakan spekar ini, subscribe kepada spekar. Berdasarkan maklumat tersebut, koperasi dapat membuat proses penyaringan yang lebih komprehensif berdasarkan kemampuan pelanggan. Turut hadir di majlis ini Ketua Setiausaha Kuskop Datuk Seri Suryani Datuk Ahmad, Presiden Angkasa Datuk Seri Abdul Fattah Abdullah dan Ketua Pegawai Eksekutif Experian Don Lai. Fokus Point membuka peluang kepada usahawan menjadi franchisee.
Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Benedict berkata syarikat optik terkemuka di Malaysia, Focus Point Vision Care Sdn Berhad membuka peluang kepada usahawan menjadi franchisee. Sehubungan itu katanya kerjasama Focus Point dan Pernas dalam memperkasa industri franchise merupakan satu kolaborasi terbaik. Beliau juga berharap kolaborasi antara Pernas dan Focus Point akan memberi impak positif dalam menghasilkan usahawan franchise khususnya untuk golongan profesional optical termasuk graduan baru dalam bidang optometri. Katanya, Focus Point menjadi contoh atau role model terbaik untuk industri optical dengan 35 tahun pengalaman dalam industri. Iwan percaya Focus Point bukan sekadar dapat memberi peluang perniagaan franchise, malah dapat membimbing usahawan untuk mengendali perniagaan dengan baik. Beliau berkata demikian ketika berucap menyempurnakan peluncuran konsep franchise Focus Point Site Service dan sesi menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Pernas dan Focus Point di Kuala Lumpur pada 28 Februari. Iwan berkata pakej Focus Point Site Service yang diperkenalkan pada Oktober 2023 menawarkan pelbagai manfaat kepada usahawan franchise. Pakej ini lengkap dengan menyediakan konsep waktu operasi yang fleksibel, renovasi tanpa kos dan modal permulaan yang berpatutan untuk peralatan, stok dan lain-lain. Iwan mengucapkan tahniah kepada usahawan franchise yang berjaya membuka 3 cawangan Focus Point Site Service di Subang Bistari, Selangor, Sendayan, Negeri Sembilan dan Muar, Johor. Beliau turut mengesyorkan supaya konsep Focus Point Site Service yang diperkenalkan oleh Focus Point menjadi titik permulaan agar lebih ramai usahawan memulakan perniagaan secara franchise. Katanya bagi usahawan yang sudah bermula, inilah masanya untuk memperluas dan memperbesarkan lagi perniagaan mereka. Syarikat Focus Point Vision Care Group Sdn Berhad memperkenalkan pakej franchise Focus Point Site Service dengan penjimatan kos permulaan perniagaan sehingga 70%. Ia merupakan inisiatif yang menggunakan pembiayaan franchise yang disediakan oleh Pernas. Turut hadir di majlis ini Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ramanan Ramakrishnan, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Suryani Datuk Ahmad, Presiden Focus Point Vision Care Group Sdn Berhad Datuk Liao Chun Liang dan Ketua Pegawai Operasi Pernas Tengku Muhammad Padli Tengku Hamzah. Pernas, sebuah agensi di bawah Kuskop, menyediakan pembiayaan RM50 juta kepada usahawan franchise tahun ini. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop menerusi agensinya, Perbadanan Nasional Berhad Pernas menyediakan pembiayaan franchise bernilai RM50 juta tahun ini. Menterinya, Dato' Iwan Benedict berkata seramai 290 usahawan disasarkan bakal menerima manfaat daripada pembiayaan itu. Katanya, pada tahun lalu Pernas telah meluluskan pembiayaan sebanyak RM25.23 juta kepada 155 usahawan franchise. Ini sekaligus mencipta 594 peluang pekerjaan melalui pelbagai program dan skim yang dijalankan dengan peruntukan tersebut. Beliau berkata demikian di majlis peluncuran pakej franchise Focus Point Site Service dan sesi menandatangani memorandum persefahaman MOU di antara Pernas dan Focus Point Care Group Sdn Berhad. Iwan berkata bagi mengukuhkan ekosistem keusahawanan supaya lebih holistik, jemaah menteri telah bersetuju agar ekosistem pembangunan serta kawal selia perniagaan franchise diletakkan di bawah Kuskop. Katanya, ini bagi melengkapkan usaha yang dilaksanakan oleh Pernas dalam memacu keusahawanan franchise di negara ini. Menurut beliau, keputusan jemaah menteri tersebut menyokong penuh usaha Kuskop dalam menyediakan dasar pembangunan usahawan franchise nasional 2030 yang sedang dimuktamadkan. Dasar ini juga sejajar dengan kerangka ekonomi madani, khususnya dalam membangunkan ekonomi negara melalui industri franchise, katanya. Sehubungan itu, beliau berharap prestasi Pernas dapat dipertingkatkan lagi melalui perancangan strategik supaya hala tuju usahawan franchise dijajarkan mengikut mandat yang diberikan kepada Kuskop sebagai penyelaras tunggal program keusahawanan di peringkat nasional. Iwan berkata, industri franchise di negara ini berkembang dengan sangat baik.
Kejayaan itu dapat dilihat apabila jualan industri franchise mencatatkan peningkatan nilai jualan 105.48%, iaitu 30 bilion ringgit pada 2021 berbanding 14.6 bilion ringgit pada tahun 2020. Sehubungan itu katanya menerusi sokongan kerajaan dan pihak kementerian serta penglibatan secara komprehensif daripada Pernas dapat memberi galakan kepada lebih ramai pihak untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan franchise. Mengenai MOU yang dimeterai pada majlis ini, Iwan berharap ia menjadi titik permulaan untuk lebih ramai usahawan memulakan perniagaan secara franchise. Ini kerana pakej Focus Point Site Service yang diperkenalkan menawarkan pelbagai manfaat, antaranya konsep waktu operasi yang fleksibel, pengubahsuaian tanpa kos dan modal permulaan yang berpatutan untuk peralatan, stok dan lain-lain. Saya berharap dengan adanya MOU ini dapat menyediakan peluang baru kepada usahawan-usahawan di bawah program pembangunan franchise kita di negara, dan seperti mana dinyatakan oleh Pernas dan juga Focus Point, mereka telah dapat membantu ataupun menyediakan platform kepada usahawan-usahawan untuk melibatkan diri dalam perniagaan, dan saya amat yakin dengan adanya MOU ini akan memberi peluang baru kepada usahawan-usahawan baru pula. Sementara itu, Pernas turut diminta untuk meneliti sektor-sektor baru yang boleh diterokai secara serius bagi memperkasakan lagi industri franchise di negara ini. Iwan berkata ini sejajar dengan hasrat Kuskop untuk melihat lebih banyak program-program perniagaan franchise baru dapat ditawarkan kepada para usahawan yang berminat. Yang ni saya dah minta Pernas dan mereka akan kembali kepada saya, sebab saya fikir pertimbangan itu perlu diteliti dengan lebih baik lagi sebelum mereka buat ketetapan untuk menjadikan itu satu pelaburan Pernas untuk kita tawarkan kepada usahawan-usahawan franchise kita. Tetapi salah satunya selain F&B seperti mana yang kita saksikan hari ini adalah sektor optometrik ini, Focus Point ini. Jadi saya jemput kepada usahawan-usahawan untuk menjadi franchisee kepada Focus Point. 763 syarikat PMKS telah menerima anugerah Enterprise 50 atau E50 sejak 1997 sehingga 2022. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, sehingga kini sebanyak 763 syarikat perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS telah menerima anugerah Enterprise 50 atau E50 sejak 1997 sehingga 2022. Beliau berkata daripada jumlah itu, 67 syarikat PMKS tersenarai di bursa saham ketika ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas melancarkan program Enterprise 50 atau E50 di Kuala Lumpur pada 27 Februari. Program E50 adalah anugerah 50 syarikat PMKS terbaik di negara ini, satu pengiktirafan daripada kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang diadakan sekali dalam setiap 2 tahun. Iwan berkata sejak anugerah itu diperkenalkan, sejumlah 2,225 PMKS telah menyertai program ini dan sebanyak 763 syarikat telah menerima anugerah E50. Kita telah melancarkan Enterprise 50 ataupun E50 bagi tahun 2024 ini, yang mana ini merupakan satu program anugerah kepada 50 syarikat PMKS terbaik di negara kita dan merupakan satu-satunya anugerah yang berbentuk pengiktirafan daripada kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang kita adakan sekali dalam setiap 2 tahun. Dan kenapa kita adakan 2 tahun sekali? Kerana kita mahu mengakalkan kualiti kepada anugerah ini. Seperti mana saya telah nyatakan dan disebut di dalam ucapan pengurusi Semikop Malaysia, anugerah ini telah diperkenalkan sejak tahun 1997 dan sehingga hari ini sebanyak 763 syarikat telah menerima anugerah ini, di mana 67-nya
adalah tersenarai di bursa saham pada ketika ini. Dan pada tahun ini kita akan membuka pendaftarannya secara atas talian sesuai dengan amalan ESG kita yang kita lancarkan pada 5 Februari, iaitu garis panduan ESG kepada PMKS. Iwan berkata antara syarat kelayakan syarikat untuk menyertai anugerah E50 ialah memenuhi definisi PMKS mendapat penerapan 4 dan 5 bintang di bawah program skor dan tidak tersenarai di Bursa Malaysia. Anak syarikat tidak layak sekiranya syarikat induk telah mengambil bahagian. Katanya, manfaat yang akan diperolehi oleh syarikat yang mendapat anugerah E50 ialah diiktiraf 50 PMKS terbaik di Malaysia, penjenamaan sebagai syarikat yang berprestij dan syarikat berkenaan boleh menggunakan logo E50. Selain itu katanya, syarikat PMKS itu juga diberi keutamaan program SME Corp termasuk sesi padanan perniagaan dan dikenal pasti sebagai berpotensi untuk tersenarai di Bursa Malaysia. Sementara itu, Iwan berkata satu anugerah khas baru yang diperkenalkan di bawah program E50 tahun ini. Anugerah baru itu ialah amalan persekitaran sosial dan tadbir urus ESG terbaik E50 selain anugerah khas sedia ada iaitu anugerah usahawan wanita terbaik E50 dan anugerah usahawan ekspor terbaik E50. Anugerah amalan ESG terbaik diperkenalkan bagi memperakui syarikat PMKS yang menjadikan ESG sebagai agenda utama dalam perniagaan. Ketika berucap merasmikan program E50, Iwan berkata selain pendigitalan, aspek kelestarian juga penting dalam memastikan kesinambungan perniagaan. Dan melangkah ke hadapan, PMKS perlu melengkapi operasi perniagaan dengan aspek berkaitan kelestarian melalui penerapan amalan ESG. Beliau berkata bagi membolehkan PMKS kekal berdaya saing serta meningkatkan kedudukan negara dalam rantaian nilai global, PMKS perlu menyesuaikan diri dengan peralihan pasaran dan teknologi terkini. Dalam hal ini, SME Corp Malaysia memperuntukkan sebanyak 55 juta ringgit tahun ini bagi program peningkatan kapasiti dan keupayaan PKS, manakala 30 juta ringgit lagi diperuntukkan di bawah program peningkatan Enterprise Bumiputera BEEP. Iwan berkata beberapa pihak telah bersetuju menjadi rakan strategik bagi program Enterprise 50 tahun ini. Antaranya Deloitte Malaysia, YTL Corporation Berhad, RHB Bank Berhad, RAM Rating Services Berhad dan Media Prima Omnia. Serta Astro Malaysia Holdings Berhad, Malaysia SME, Telekom Malaysia, Malaysian Industrial Development Finance Berhad MIDF serta Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad. Turut hadir di majlis ini Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ramadan Ramakrishnan, Ketua Setiausaha Kuskop Datuk Sri Suryani Datuk Ahmad, Pengerusi SME Corp Malaysia Tan Sri Bernard Giluk Dompok dan Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia Rizal Naini. Usahawan wanita memberi sumbangan besar kepada pembangunan ekonomi negara. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik berkata, peranan dan sumbangan usahawan wanita dalam pembangunan ekonomi negara harus diberi pengiktirafan. Beliau berkata ini kerana selain berperanan penting dalam pembangunan keluarga, wanita juga telah membantu aktiviti ekonomi negara termasuk melahirkan generasi usahawan baharu susulan menjadi paymaster terbaik. Iwan berkata tarikh 8 Mac didedikasikan untuk merayakan hari istimewa untuk semua wanita di seluruh dunia melalui sambutan Hari Wanita Antarabangsa. Dalam konteks perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di Malaysia, wanita membentuk peratusan yang terbesar sebagai pemilik perniagaan PMKS. Malah berdasarkan data di Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, usahawan wanita juga merupakan paymaster yang cemerlang. Iwan berkata demikian dalam perkongsian melalui laman sosial Facebook beliau, Iwan Benedik Official Media, sempena Hari Wanita Antarabangsa pada 8 Mac. Sehubungan itu, Iwan berkata adalah wajar wanita diiktiraf sebagai bondah negara atas sumbangan besar mereka bukan sahaja dalam pembangunan ekonomi negara tetapi juga pembangunan keluarga. Dalam konteks perusahaan mikro, kecil dan sederhana ataupun ringkasnya PMKS di Malaysia,
wanita membentuk peratusan yang sangat besar selaku pemilik perniagaan PMKS. Malah, mengikut bukti data di Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, usahawan wanita juga merupakan PMaster yang sangat cemerlang. Karena sumbangan inilah, wanita telah membantu aktiviti ekonomi negara, termasuklah melahirkan usahawan-usahawan baru kerana menjadi PMaster yang cemerlang. Pada saya, wanita sekalian inilah yang wajar diiktiraf sebagai bonda negara. Iwan berkata kementeriannya melalui agensi-agensinya menyediakan pelbagai program dan skim pembiayaan khusus untuk usahawan wanita. Antaranya skim pembiayaan ikhtiar oleh Amanah Ikhtiar Malaysia AIM, skim pembiayaan Tekun Wanita Tekunita, program pemerkasaan usahawan wanita di bawah InScan, skim pembiayaan BR Plus iBiz Lady dan program Successful Women Entrepreneurship Engagement Talent Suite oleh Pernas, katanya. Wan An,